buat projek nanti ni kena juga ni, kena faham Okay, masuk dia punya macam Proteus. Okay, somehow certain laptop memang kena run as administrator. Macam laptop Sir ni memang kena run as administrator. Otherwise library takkan muncul. Nanti kalau kita buka nanti dia tak muncul. So that's why kita kena open lah open apa nama ni run as administrator, and then kita boleh open file. Kalau tak ada library dia tak ada. Okay, saya tunjukkan yang saya dah draft je lah. Yang ini simple punya. Kita ambil daripada schematic ni. Regardless of size of PCB kan, tak kisahlah kamu nak berapa. Saya simple component LED 2 resistor ni kan. And then kita terus masuk ke PCB, dia akan ada keluar list ni. Make sure semuanya ada dalam footprint dia, ada dalam library lah. Macam ni kalau kita nak tahu. Sebab kalau kita nak tahu dia ada ke tidak, kita pergi dekat properties dia kan. Properties ataupun packaging tool. Ada kat display kat sini tak? Device, packaging tools. Tengok kat sini ada tak? Ni nampak ni. Dia ada. Kalau ada gambar kat sini ni, maksudnya dia ada ni lah. Ada dia punya ni. Footprint. Okay. Jangan ada call. Ya kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijat, hari ni 4 hari bulan, exam DBL 223 tau. Siapa Abang Besar. So semalam memang Kak Zul dah deal dengan dia, dah bagi tahu memang exam pukul 9 pagi. Okay. Dia pun dah bagi link, dah ada link apa semua. So dia pun dah tahu. Dah tahu dah. So pagi ni Kak Zul dah email soalan dekat dia, Kak Zul dah WhatsApp, telefon dah berapa kali tapi dia tak angkat. Dia dah boleh standby, budak-budak dah masuk. Lepas tu boleh bacakan peraturan perperiksaan, apa semua, ambil kehadiran. Okay Kak. So macam mana tu? Saya cuba call dia. Kalau akak tak call, kalau saya tak berjaya, nanti akak minta maklum kepada Encik Kamil lah, sebab saya tengah kelas ni Kak. saya cuba call dia. Call dululah. Saya call dulu. Okay, terima kasih. Okay, baik. Assalam. Sebentar. Sekejap saya off mic, nanti korang dengar pula apa saya cakap ni kan. Sebentar sorry. Kacau dah, pagi-pagi ni dah kacau.
Okay, maaf ada gangguan. Okay, right. Kita teruskan. Kita teruskan. Saya sampai mana tadi saya explain. Inilah. Okay, nampak tak skrin laptop saya ni? Nampak tak? Nampak. Okay, bagus. Okay, right. So macam ni kalau kita dah ada list macam ni, senang je kita boleh placing secara manual ataupun kita nak secara auto. Tapi saya tak sarankan secara auto lah, akan bersepah. Nanti kalau bersepah sebab kita tak tentukan, kalau kita placekan secara manual, kita boleh aturkan mengikut kedudukan yang mengikut size komponen tu yang kita nak, dan kalau afdalnya ikut dia punya flow of current flow of current. Sebab tu lepas kita susun elok semua, baru kita boleh klik auto route ni lah. Auto route kita begin routing, dia akan automatic generate dia punya route yang sesuaian lah. Okay, kalau kita tak susun dengan elok, nanti akan ada, kalau dia ataupun dia miss, dia ada cross antara between line ni, dia akan ada error sini. CNC error dengan DRC error. So that's why kita kena susun dia punya tu to avoid dia punya error. And then kita boleh assign lah sama ada line copper ni kita nak atas bawah ataupun ada yang atas bawah ataupun bawah sahaja. Macam saya set ni semuanya dekat bawah. Nampak ni, bottom copper. Saya tak mahu dia kacau. So kalau kata itu kita boleh tengok dekat dia punya ni lah, preview dia. Semuanya berada di bawah lah. Kalau kita tengok kat kalau bawah dia ni, nampak ni semua line-line tu berada di bawah. Okay, yang atas cuma ada label dan ni lah. So kalau nak tambah macam dalam step job sheet tu, nak tambah logo ke, nak tambah muka kamu ke, boleh. Tak kisah, itu your design. Tapi dia monochrome lah, bukannya ada colour apa kan. So boleh lah benda tu kan. So benda ni simple, as long as dia punya ikut dia punya size, and then PCB kamu semua optimize lah maksudnya komponen dan juga PCB size tu adalah betul. So benda ni senang tak risau pun sangat. And then okay, hari ni kalau tak ada apa hal, kita mulakan dengan SolidWorks SolidWorks. So ada masalah tak tentang ni PCB? Ada soalan tak tentang PCB? Ni korang punya ni, saya tengok tadi job sheet. Okay. Alright. Oh, saya nak ini tadi ni. Okay, siapa yang dah install software SolidWorks? Siapa yang dah install? Ada yang dah install? Ada. Ada yang dah try? Dah try open? Kalau SolidWorks ni saya punya ni, okay. Alright, ni saya install yang 2021. Sebelum ni laptop lama saya install 2016. Quite slow lah, tapi sebab apa laptop saya tu tak support. Boleh pakai, cuma dia akan ada delay lah bila kita nak draw kan. And then yang ini 2021 ni okey lah. Jangan ikut saya sebab saya punya laptop ada support graphic card. Sebab tu saya tak kisah pun yang latest version. Kalau yang lama-lama tu, kalau pastikan dia ada ni lah, graphic card support macam Nvidia GeForce ke apa. Kalau tak ada, boleh install tapi dia akan ada delay sikit lah kalau kita nak lukis tu environment dia SolidWorks ni macam bila kita klik dia akan keluar lah, dia loading lah sebab ni software yang agak berat software lukisan kejuruteraan ni atau engineering drawing ni antara software yang berat lah dia tak macam Proteus tu boleh katakan berat tapi dia tak seberat macam software software lukisan ni kalau kita buka ni dia akan ada welcome SolidWorks software ni lah. Dia akan ada home, recent file, macam-macam lah. Kalau kita tak nak pun kita boleh close lah. Environment dia macam ni. Ikut version kamu lah. Kalau kamu install yang 2015, 2015. Kalau yang 2016, 2016. Ada yang 2019, ada yang 2000. Setiap tahun dia akan update. Yang latest one 2022. Tahun pun belum masuk lagi tapi dah ada dah SolidWorks 2022. Dia peraturan dia kalau kita buka file yang kalau kita pakai 2015, kita tak boleh buka file yang 2021, 2019. Yang future file tu dia tak boleh buka. Tapi kalau kita pakai yang version yang latest, yang terkini, kita boleh buka file-file yang sebelum ni. Macam tu kalau SolidWorks punya perangai. Sama macam AutoCAD sama je. Kalau kita pakai yang latest version, kita boleh open the old file but
if we use the old version, we cannot open a latest version part ataupun komponen lah. Jadi dia akan ada, bila kamu try open, dia akan appear future version, future part. Dia kata gitu macam tu. Dia tak boleh baca. Alright. Tapi untuk tujuan latihan ataupun pembelajaran, kamu install je yang lama lah, tak apa. Sebab dia ada dalam laptop kamu. Yang penting jangan install sebab kamu kena buat latihan kalau tak faham. Alright. Semua disiplin engineering, tak kira lah medical, biomedical ke, mechanical ke, electrical ke, mesti wajib tahu tentang drawing. Sebab kalau masuk universiti ke apa ke, mesti ada belajar tentang drawing ni. Fundamental, tak kira dia punya how deep dia punya knowledge, kita tak tahu, tapi mesti ada asas baca ataupun melukis dari segi lukisan kejuruteraan lah. Sebab kita akan tahu dimension, kita tahu part dari pandangan atas, pandangan pelan, pandangan hadapan, pandangan sisi, semua kita kena tahu. Okay, yang ini kenapa kita belajar ni? Rentetan daripada kamu belajar ICs, design circuit dengan PCB, and then kita project nanti kamu kena buat satu dia punya casing, casing power supply dan sebagainya nanti, casing project kamu tu nanti. So kamu kena gunakan SolidWorks untuk buat drawing dan pergi kepada 3D printer untuk buat model prototype. So daripada lukisan ni nanti kamu akan boleh send pack and go untuk kita print ataupun kita hantar file tu kepada mesin rapid prototyping ataupun 3D printer. Rapid prototyping ataupun 3D printer yang mana kita boleh buat model ataupun prototype model dia. Okay, environment dia begini. Kalau kita buka SolidWorks ni, siapa nak record ni, sebab saya semalam saya try record kelas malam saya try record, tapi dia ada saya pakai Camtasia, tak jadi. Dia ada watermark. Siapa yang boleh record lah, sebab saya pakai Google Meet ni. Dari saya tak boleh record. Kalau kau orang boleh record, boleh lah sebab try nanti buat latihan. Okay, environment di sini, kalau ada file, ada view, ada tool di sini, file, kalau kita open ataupun new, kita nak create new file ataupun kita nak open existing file di sini. Sama juga kalau di sini lah, dia ada home. Kalau home ni macam tadi, menu tadi, welcome to SolidWorks tu. Okay, nampak ni. And then sebelah home tu dia ada file kertas, maksudnya dia new, create a new document. Bila kita create new document, sebenarnya dia ada 3 file yang kita kena create dalam engineering drawing ni. Okay, firstly is a part ataupun komponen, part file. Dia .prt ataupun SLD PRT, SolidWorks part. Maksudnya kita lukis, kita jadikan satu part ataupun komponen. The second file is jenis dia adalah .asm. Maksudnya assembly file. Ini terdiri pada 2-3 part, kita combine assembly untuk menjadi satu atau produk satu kombinasi assembly. Assembly maksudnya terdiri pada 2 atau lebih part. Komponen kita gabungkan menjadi satu assembly. Dan yang ketiga adalah jenis file drawing. Yang kalau AutoCAD ke apa kan, inilah 2D drawing apa orang panggil tu kan. 3D drawing, 3D adalah ni 2 ni. Kalau yang ni drawing ni boleh jadi 3D, tapi dia ada view dia lah, top view, side view, front view, and then kalau kita nak bagi satu isometric view ke apa ke, ini drawing. Yang ni biasanya kita yang asas ialah sinilah. Semua software kita akan kalau tak kira lah AutoCAD ke, Inventor ke, SolidWorks ke, NX5 ke, NX5 atau NX Mastercam ke, semua mesti ada ni. Tiga file mesti ada. So let's say kalau kita pergi advance di sini, dia ada template. So template di sini kita boleh pilih lah part in inci, part in mm, assembly file, assembly in inci, assembly in nm, drawing size A, size B, size C, banyak ni. So boleh pilih. So template ni boleh download, boleh kita paste dekat mana? Dekat setting sini ada file template yang kita boleh mana template? Ni default template di sini. Kita boleh load. Kalau kita download template daripada internet ataupun template daripada SolidWorks mana kan, kita boleh browse dan load dekat sini. Nanti dia akan, bila kita buka tadi, kita new file, kita boleh pilih lah. Untuk drawing kita boleh pilih template. Kalau part dengan assembly tak apa, tak ada masalah. Untuk drawing saja.
Dan kamu boleh cipta sebenarnya template sendiri, tak ada masalah. Yang ni file location pun kita boleh load dekat mana kita simpan template kita tu, kita boleh add, dia akan refer di sini type tiap kali kita open software tu lah. Yang lain-lain ni display setting, display apa unit semuanya ni ada dekat sini lah. Kita tengok one by one. Saya pun belum habis belik lagi ni. In general kan. Dia ada cakap sini unit ni apa semua. Okay. Sound, configure sound semua. Macam-macam. Nanti pening. Drawing. Display style. Hatch performance. Color. Sketch. Semua setting kat sini lah Setting kat sini. Display. Alright. Okay, itu tentang setting. And then kalau kita tengok version kat sini, tak silap saya. Ni login to SolidWorks, jangan login help. About SolidWorks. And then di sinilah version version SP berapa. And then kalau tengok license macam mana? Ni serial number, show serial number ni lah. Saya pun pakai yang crack punya saya pakai crack punya. Maksudnya yang pirate lah. Nak beli 1,000 lah, license dia 1,000. Saya dah tanya dah apa nama ni syarikat pengeluar ni, license dia RM1,000 satu PC, satu komputer. Alright, when we start let's say kita nak mulakan buat satu file, yang simple file, kita akan create new di sini lah. File ataupun file new. Sama je. File new ataupun kita tekan item ni, icon new ni. Dia akan keluar ni lah. Kata let's say kita tak mau, kita tak kisah pun dengan template ni, kita klik novice. Kita klik part. Okay je. Biar dia akan loading lambat sikit. Kita masuk environment untuk melukis lah. Yang kita akan guna, selalu kita akan guna ialah yang ni yang ni. Apa nama dua tempat ni, sketch features dengan evaluate. Sketch features, evaluate. Yang lain-lain ni macam ni, cam ni adalah untuk kita buat machining. Kalau kita terlibat dengan machining, kita nak tentukan nak buat satu produk tu menggunakan mesin apa, tool apa, so kita kena tentukan kat sini. Inspection, ni semua ni adalah dia punya tambahan Tapi yang biasa kita gunakan ialah sketching dan juga features. Sketch features. Okay, menu di sini adalah part component tree kita tak silap saya. Tree display ni maksudnya ini adalah dia punya satu part. Kalau kita lukis part kat sini dia akan dipanggil part 1 dia nampak Kalau kita save as nama dia exercise berapa, dia akan pergilah exercise berapa, ataupun komponen ni katakan kamu nak lukis satu nut ataupun satu plate, tulis ni plate 1. Nanti dia akan ada nombor dia. Kita boleh rename pun, tak ada masalah. Let's say saya save siap lah yang ni saya nak lukis ni. Saya save as, saya namakan dia sebagai part ni sebagai let's say block 1. Block 1. BL betulkan saya je ni. Okey, belah saya block 1. Okey, nampak tu. So block 1 default, maksudnya ini adalah nama name file dia lah. Begitu. Alright. Okey, kita ambil contoh simple sketching simple. Alright, dalam yang ini, dalam component tree ni dia ada history, dia ada sensor, dia ada annotation, annotation di sini. Kalau kita ada gunakan notes dan sebagainya kan, material, kalau kita tentukan dia material part tu adalah material apa. Kita boleh jadi material aluminium, plastik, glass, paper dan sebagainya lah. Kita boleh tentukan dan kita boleh buat analisis tentang part tu, komponen tu. Alright, ni adalah dia punya plane. Plane ni tempat kita lukis, tempat kita sketch, kita bina lukisan kita. Dia ada front plane. Kebanyakannya software engineering drawing akan ada 3 plane ni lah untuk membentuk 3D drawing. Front plane, pandangan hadapan, top plane, pandangan atas ataupun pelan, dan right plane, pandangan sisi lah. Okay, bergantung kepada jenis ataupun bentuk
komponen tersebut, kita akan cari yang optimum untuk kita buat drawing. For example, let's say kita buat exercise yang pertama ni, yang simple exercise. Mana ni muka surat berapa ni? Alright, nota ni saya tak, sebab saya saya training, ketika saya training ni SolidWorks ni, dia pandai syarikat ni, dia tak bagi PDF. Dia tak bagi PDF version, dipanggil lock lizard. Maksudnya saya pun tak boleh copy file ni kepada komputer lain, dia lock. Bila kita download, dia akan permanently dekat satu komputer kita saja. Tu problem dia. Saya hanya boleh buat print screen ni kalau saya nak share dengan kamu. Alright. Okay, by the way tak apa, tengok dulu, nanti saya akan forwardkan benda-benda ni. Okay, macam ni contohnya exercise 1, kita nak create satu komponen ni, blok ni dengan ukuran dimension yang diberikan ni. Nampak ni ni dimension dia dimension ni adalah ukuran ni. Dia buat yang ni, dia gunakan template 4mm. Tak kisahlah kalau kamu tak nak guna pun. Tapi yang penting ukuran semua dalam mm. Dia ada 2 mm dengan inci. Alright, kita start drawing ni. Kalau bentuk macam ni, yang paling mudah ialah pandangan, kita start daripada pandangan, sebab dia akan ada unjuran ke belakang ni kan. Yang paling mudah ialah kita menggunakan, kita start kita punya sketching ataupun lukisan kita pada pandangan hadapan. Paling senang pada pandangan hadapan. Bukan tak boleh pandangan atas atau pandangan sisi. Sebab kita tengok di sini, dia yang kita buat boleh sketch dari sini and then kita panjangkan ke belakang. Direction ni ke belakang macam ni. So macam ni kan, kita dah buat sketching macam ni, lepas tu kita panjangkan. Extrude kita panggil extrude ke belakang. So yang itu lebih sesuai, kita buat lukisan kita, sketching kita mulakan dengan pandangan hadapan. Okay. Alright, lepas tu baru kita buat gunakan features extrude. Alright, saya lukis dulu lebih kurang bentuknya sebegini dengan menggunakan front plane 50, 25, 20 lebih kurang trapezium lebih kurang. Okay, saya create dekat sini, saya pergi dekat front plane di sini, pandangan hadapan ni. Saya klik ke sini, nampak ni ada tulis sketch. Bila kita klik sketch ni, dia akan pergi automatically dekat sini lah. And then kita pilih line. Okay, line. Saya lukis secara rawak dulu bentuk dia. Saya tak, regardless of dimension, saya memang belasah je. Bentuk dia lebih kurang macam mana? Situ. Okay, turun. Okay, macam tu. SolidWorks ni dia ada macam guideline. Kalau kita sampai sini, dia ada macam apa nama tu? Bantuan. Bantuan line ni. Itu kelebihan SolidWorks ni. Okay, dan once kita dah buat ni, kita nak kenakan dia punya dimension. Kita klik sini, smart dimension. Smart dimension ni kita tentukan dia punya ukuran dia lah. Macam ni tadi 50, yang tinggi ni 25. Kita tentukan dulu, kita masukkan dulu. Kita klik sisi ni, kita masuk 50 mm. Tulis je 50 mm. Ataupun kalau tulis 50 pun, sebab kita dah set, macam saya option tadi saya dah set memang metric kan. So dia akan automatically memang detect dia adalah unit mm lah. Atas ni 25 kan. 25. And then mana lagi ni 20 dan ini bawah ni 100. Kemudian kita extrudekan sebanyak 50 mm ke belakang 20 dengan 100. 50 extrude. Ni 20. Dan yang ini adalah 100. Kemudian kita extrudekan ke belakang. Okay, ni kita right dulu, right. Maksudnya tengok, lukisan kita dah fully define. Fully define ni maksudnya semua sisi kita telah tetapkan dia punya panjang dengan relation yang tertentu lah. Yang ini tak apalah. Kalau kita pergi sini, dia akan over define. Sekejap, ada orang nak masuk ke? Tak ada. Saya khawatir jika ada orang yang nak masuk. Tak ada Right. So yang ini maksudnya, yang hijau-hijau ni maksudnya adalah hubungan antara satu sisi yang kita lukis ni relation dia. Ini automatically akan appear once kita buat drawing, kita buat lukisan. Macam ni maksudnya dia adalah vertical line. Vertical line menegak lah. Yang macam ni horizontal line. Ni horizontal. Yang ini adalah
vertical. Yang ini apa maksud dia? Ni coincide. Coincide ni maksudnya dia akan berjumpa antara dua line tu, dia akan berjumpa. Berjumpa di mana? Di origin, ataupun ini paksi lah ni. Axis, apa namanya kita panggil ni? Paksi originnya yang di tengah-tengah ni. Yang biru. Di persilangan antara plane tu kalau kita klik rebuild rebuild dia akan exit sketch ataupun ni lah and then kalau kita dah siap ini, kita dah masuk balik pun boleh, mat ni dia akan ada di sini. Alright, then kita pergi ke klik kepada features. Tadi saya tunjuk takut kamu terlupa. Okay, bila kita dah siap lukis ni, kita boleh tadi klik right kat situ tadi boleh, ataupun kita boleh klik kat sini lah. Sini dia ada dua pangkah. Kalau kita tak ada any changes, kita tak, ataupun kalau kita nak ada modify, kita nak override, sini pun boleh, ataupun kita tekan rebuild atas ni. Rebuild pun dia akan jadi keluar lah, sama je mana-mana. And then kita akan pergi kepada features, features dekat sketch 1 ni. Pergi kat features, kita nak extrude 50mm. Extrude nampak ni. Kalau kita klik kat sini, dia akan pergi dia bagi guidelines tu. Extrude maksud dia kat panjang kan. Yang kita klik kat sini, nampak dia akan ada ni. Arrow extrusion. Kita boleh panjangkan sini, ke belakang pun boleh. Ikut kita punya kemahuan dia lah. Nampak? Yang ini komputer saya, graphic card laju Kalau komputer yang support graphic card dia tak berapa, dia akan ada delay. Kamu tarik ni pun dia akan ada, nak tarik tu ada dalam delay 5 saat ke 4 saat. Memang kena sabar je lah kalau guna komputer yang graphic card dia tak dia built in kan. Dia kadang-kadang laptop saya lagi satu tu i7 processor pun boleh tahan, tetapi sebab graphic card dia tak support, dia akan ada delay. Dia akan ada delay. Komputer saya yang saya guna sekarang i5 tapi graphic card dia support, so dia smooth. Dia akan smooth. Dia kalau maksudnya nanti kalau ada kamu nak cari laptop ke apa ke nak beli kan, cari yang ada support graphic card ataupun gamers punya laptop lah, game yang main game, budak main game tu kan. Saya bukan gamers, tapi saya gunakan sebab saya nak gunakan untuk software engineering ni, sebab saya kena cari yang ada graphic card support Alright, di sini tadi dia kata 50mm kita extrude kan. Kita taruh sini 50mm. Enter je. Okay, kalau kita nak ke belakang, kita klik kat sini. Reverse direction reverse direction dia akan pergi ke belakang. Nampak ni? Nampak? Okay. Ini kalau kita pilih blind dia ada banyak up to vertex, up to surface, offset from surface, banyak pilihan. Tapi kita guna blind. Nanti saya akan kalau sampai objek-objek ataupun part yang gunakan function-function lain ni saya akan tunjukkan nanti. Bila kita dah settle, kita okey je, tak masalah. Okey. Macam tu part ni warna apa? Merah Maroon kita tukar color. And then kita pergi sini. Nampak ni kat sini nampak ni. Dia ada sketch 1 tadi, and then kita ada features extrude. Dah set satu komponen. Okey, tapi kita tukar color lah. Sebab color dia color maroon kan. Kita tukar color. Kita nak warna maroon. Macam ni kita okey je. Pak. Color suka tinggal orang lah nak color apa kan. Right. Siap satu komponen dan nama ni kita namakan dia tadi block 1 nampak ni. Kalau kita buat satu sketch, ingin kita satu block, satu extrude, nampak dia akan ada satu features dia, ni sketch dia. Sketch, features. Sketch, features. Sketching macam-macam ada ada smart dimension, ni bentuk-bentuk ni kalau bulat ke apa ke, empat segi ke, benda-benda ni kita boleh guna. Ada ellipse ke ataupun spline ke, nak buat curvature kan. Ini function lain lah, convert entity, ni banyak function dia. And then dekat features pun yang kita baru guna ialah extrude boss ataupun base. Dia ada revolve, dia ada sweep, dia ada loft, dia ada boundary boss, dia ada extrude cut, hole wizard. Hole wizard ni kita ada standard, maknanya kita boleh buat thread, kita boleh buat advanced hole, kita nak buat revolve, sweep cut, lofted cut, boundary cut, kita nak buat fillet. And fillet ni satu yang interesting, fillet ni kita nak buat macam satu edge ni, kita nak buat satu macam lengkuk. Nanti saya tunjuklah. Ini dia pattern. Kalau nak masuk, dia bunyi masuk. Kalau nak masuk tu.
Amar baru bangun ke Ma? Okey, macam tu. Contoh dia banyak lagi. RIP ada function untuk pattern, ada linear circular pattern, ada mirror pattern. RIP kalau nak buat RIP, nak buat draft, ada condong sikit, shell, wrap. Ini semua function-function yang ada dalam SolidWorks. So that's why software ni very powerful, kita boleh buat macam-macam. Right, simple, satu dah siap. Save. Jangan lupa save. Bila save, dia akan ada part tu dipanggil .prt ataupun .solidwork part, SLD PRT. Kita dah save block 1, save di sini. Yes. Okay. Pak. Okay. And then yang ni nanti kamu buat cuba sendiri. Nanti saya print screen sekejap Saya print screen agar kamu boleh buat di rumah. Saya tak boleh nak ni sebab nak copy pun tak boleh dia punya ayat ni. Dia punya lock dia. Tak tahulah SolidWorks punya syarikat ni agak sir, kalau download tahun lain punya boleh ke? 2019 boleh, tak kisah, tak ada masalah boleh. Ini untuk exercise 1, very simple. Main-main dengan software ni, dia amat menarik. Nanti makin korang guna nanti makin rasa seronok tau main software ni. Okey. Ni latihan yang pertama. Okey, nanti and then kita tengok latihan yang kedua. Okey. Ni masih juga, ini pun sama juga macam tadi kita buat segitiga and then kita boleh extrudekan sebanyak 50 mm. Macam ni. Nak buat? Tak ada masalah pun. Kita create balik new file, new part balik. And then tengok dia punya ni. Masih sama Lebih senang kalau kita gunakan front plane. Sebab kita akan extrude, unjurkan ke belakang. Nampak So front plane, sketch. Kita klik kat front plane, pergi sini, sketch. Klik kat sini. And then kita daripada start daripada origin ni, kita buat lagi segitiga. Tak masalah pun. Klik kat sini. Lukis dulu. Regardless of dimension, kau jangan hiraukan dimension, kau lukis je. Satu dah dapat macam ni. Kemudian okey. Baru kita letakkan dia punya ukuran panjang dia berapa. Kan? Kita pergi smart dimension. Klik kat sini. Masukkan berapa ukuran dia. Saya pun tak ingat berapa. 40 kali 70. Kita masukkan 40 mm. Yang ni pula 70 mm. Siap. Nampak tu. Kita punya drawing pun dah jadi fully defined. And then kita kena extrude berapa mm? Saya tak nampak. Kena besarkan sikit lah. Sabun, babe. Extrude sebanyak 50 mm. Okay, 50 mm. So, kita kena extrude sebanyak 50 mm ke belakang. Kita extrude, pergi kat features. Extrude again. Reverse direction 50 mm. Okay, nampak? Nampak? Warna apa? Warna hijau. Warna hijau tukarlah. Mak kau hijau sini. Pergi apparent. Double click color. Warna hijau. Tengok ni. Hijau. Okay kan? Hijau lah jadinya. Kemudian, kalau kita pergi kepada komponen ni balik, nampak ni. Dia ada dua. Dia ada boss extrude nampak ni. Daripada sketching asal ni, dia extrude sebanyak 50 mm. Nampak ni. Yang dekat sketch ini adalah yang hitam ni. Yang dekat features ada yang biru. Dia punya dimension dia. Jadi nak masuk lagi ke? Ni baru bangun ni. Geng-geng baru bangun tidur ni. Fahmi? Baru bangun tidur ke? Fahmi dengan siapa tadi yang baru bangun tadi tu? Okay, save. Save. Okay, ni part 2 kan? Katakan saya nak tulis blok 2, blok yang kedua lah. Tak masalah pun. Ni meja apa-apa yang kau nak, tak masalah. Blok 2. Okay, siap. Okay, kita try yang ada yang bermain dengan ada yang sudut. Kita tengok exercise berapa yang ada sudut. Yang tak ada sudut ni biasa, yang korang pun boleh buat. Biasa. Ni ada sudut Yang kita buat yang ni.
Kita buat yang ni tengok. Saya besarkan sikit. Alright, bentuk dia macam trapezium tapi dia ada melibatkan sudut Okay, saya tak kisah pun sudut tu, kemudian saya nak lakar dulu bentuk dia. Seakan-akan Alright, kita masuk SolidWorks, new part, new component. Okay, tengok di sini. Plane mana? Masih lagi plane hadapan lagi sebab kita nak tunjukkan ke belakang. So yang ni kita masih lagi gunakan front plane lagi. So kita pergi front plane, sketch. Macam biasa Okay, lakaran dia lebih kurang macam ni, naik ke atas, ke sana, ke bawah situ. So kita mulakan lukisan kita. Klik sini, naik sini, naik sini, naik sini, turun bawah sini, turun sini. Lebih kurang Alright. Kita ambil dia punya dimension. Ini berapa? Ingat apa? 35. 35 100 bawah tu Ini 35. Right, yang bawah ni 100. Okey. Lepas tu ada lagi tak? Okey, ini 60 kat sini 60. Sudut ni 100. Okey, saya masukkan sudut dulu Saya masukkan sudut dulu. Sudut cara dia macam mana nak sudut, kena klik kat sisi sini, kemudian klik lagi satu sisi dekat sini. Baru dapat sudut sudut dia berapa tadi? 100 kan? 100 darjah. 100 darjah nampak tu. And then satu lagi sudut kat mana? Sini kan? 135. Sisi sini dengan sisi sini. 135 kan? So kita masukkan 135. Satu sisi yang sini, satu lagi sisi sini. 135. Okay, right. And then satu lagi panjang dia, point ini sampai point ini, bukan panjang sisi tengok panjang point sini sampai puncak ni adalah 60 mm. So kita kena pilih betul point dengan point, bukan sisi yang ni. So kita kena pilih point ini satu dengan point ini, baru dia pergi naik atas 60 mm. Nampak? Fully defined dah. Maksud kita punya sketching dah semuanya item-item tu kita dah define dari segi dimension dan juga relation. Ni relation ni dah ada semua ni. Nampak ni, hijau-hijau ni semua dah ada. Okey. Dan finally kita kena extrudekan sebanyak 25 mm. Kita extrudekan 25 mm. 25 mm type je. Nampak tu. And then okey. Warnanya warna merah, coklat. Coklat. Jadi kita tukar color, tak masalah. Klik kat sini. And then open library punya ni, color, core, coklat. Okay. Okay. Mak. So perlu pakai mouse. Kalau nak pakai keypad memang tak ada lah. Memang kena carilah mouse. Mouse yang ada 1, 2, 3, minimum pun 3 button 2 kiri dan kanan, left and right, dan tengah-tengah yang ada scroll boleh klik tu. Yang ada boleh scroll sebab kita boleh zoom macam ni kita boleh locate. Dan kalau kita klik di tengah, kita boleh pusing-pusing macam ni. Nampak tu. Okay. Okay. Saya nak maklum. Okay. Dekat sini, atas ni dia ada menu-menu tambahan tau. Nampak ni. Ni ada zoom to fit. Yang ni ada zoom to area. Yang ni ada previous view. Yang ni ada section view. Kita boleh kerat. Yang ni apa ni? Dynamic annotation view. Okay, yang ini view orientation. Yang ni lah kita boleh tengok sebenarnya. Sama ada kita nak pandangan atas. Dia ada shortcut kiri tu. Kalau pandangan atas, control 5. Pandangan kiri, control 3. Pandangan depan, control 1. Pandangan belah sini, belah kanan, control 4. Pandangan belakang, control 2. And then pandangan bawah, control 6.
Di samping tu kita boleh buat, kalau ada 2-3 part, kita boleh buat ni lah, separate dia punya view dia lah. Ni kalau normal tu. Okay. Kalau kita nak isometric view, ni isometric, dia akan jadi macam ni lah, isometric view. Okay. Dia semua ada shortcut dia. Isometric ni control 7 tak silap. Okay. Yang ini pula jenis-jenis view yang kita yang available lah. Yang ini adalah dengan dia punya edge tu, shaded with edge, maksudnya ni lukis yang sisi-sisi ni ada dia punya line dia. Okay. Yang kedua ni tak ada line, shaded sahaja macam ni. Nampak? Tak ada line. Yang ketiga, hidden line remove. Dia macam ni, hidden line tak ada. Maksudnya yang ni tak ada, yang di selindung ni line tak ada lah. Dia macam solid juga, cuma dia remove colour lah. Yang keempat ni, hidden line visible, tapi dia buat dotted lah, dot. Macam ni nampak tu ada, dot. Maksudnya ni line ni ada, tetapi dia buat dot lah, macam tu. Okay. Dan yang terakhir tu wireframe. Wireframe ni hidden line dia ada, dia tak ada dot pun. Dia buat macam ni, wireframe. Okay. Yang biasa kita guna yang atas ni lah. Control 7, isometric view. Yang lambat mata ni kita nak view. Kita nak view plane. Kalau kita nak view axis, kita nak view origin, semua ada dekat sini. Right. Macam-macam. Ni kalau kita nak edit appearance, kita nak edit color ke apa, kat sini semua ada. Ni scene, background belakang ni pun boleh. Background kau nak background ada plain white boleh, ada apa semua ni background. Saya tak suka yang serabut sangat. Nanti ni macam belakang-belakang ni kan ada macam dia, kita tak nak melukis kan, kena ketenangan. Jadi kalau macam tu, kalau dah habis tak apa, dah selesai tak apa, kita nak masukkan kesan-kesan environment dekat belakang lukisan tak apa. Tapi kalau tengah lukis semak je. Okay. Sama ni ini monitor ni, shadow width. Kalau dia nak buat shadow, kita shadow lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, dia banyak features yang kita nak ni. Right, ni exercise ke 3. Okay, file save. Jangan lupa file save as. Kita tekan block 3. Okay, block 3. Then kita tengoklah lagi satu last ni. Exercise 6. Sementara saya rasa saya forward terus senang. Dia dua ni. Kan saya dah ajar sampai ini yang tadi dengan dua ni. Okay, right. Okay, ni kita try yang ni ini melibatkan sudut juga. Ini trapezium juga, tetapi dia melibatkan sudut dan dia tidak apa ni orang panggil tu? Dia origin dia, tapi dia ada incline nampak ni. So kita kena tengok betul-betul dia punya ni, and then pastikan sudut dia tu, sudut dia punya satah dia punya lukisan dia tu, and then baru kita extrude sebanyak 12 mm. Kita try yang ni kita try yang ni. Ni masih lagi kat front lagi sebab pandangan hadapan kita extrude ke belakang, senang Right, ini kita close, kita buat baru. New part. Okay. Front view, sketching. Okay, lebih kurang kita buat sketch dulu. Kita jangan pedulikan dia punya dimension dulu, kita buat sketch lebih kurang trapezium dia ni. Right. Kita ambil garis, pembaris. Daripada origin kita naik ke atas. Sini naik. Lepas tu sini sambil belasah je. Belasah je, tak risau. Jangan risau kan, jangan risau. Kita lukis. Okay. Right, baru kita masukkan dia punya dimension Dimension. Start dengan
Ni kita ambil ni dulu 25 dengan 75 dulu. 25 dengan 75 Ni 25. Yang ini 75. Oh, silap. Bukan. I don't want this. 75. Okay. Lepas tu sudut dia ini ke sini adalah 75. Sudut ini dengan yang ini ini dengan ini sudutnya 75. Tulis itu. 75. Okey, kita okey dulu sini, tak apa. Tapi perlu diingat tak sama dengan yang dalam latihan ni. Maksudnya ini ada dua nampak ni. Saya zoom sikit lagi. Dua relation kita kena tambah. Yang ini maksudnya 90 darjah sisi ini dengan sisi yang ini 90 darjah dan juga sisi ini dengan yang sisi yang ini 90 darjah. So dia perpendicular. Perpendicular ni maksud 90 darjah So dua ni relation kita kena tambah. Macam ni kita nak tambah relation. Sekarang ni atas ni je ada perpendicular kan. Dua sisi ni je nampak ni. Kita klik dekat warna hijau ni, dia akan warna pink tu dekat dua tu je. Sisi yang dua yang warna pink tu tu adalah perpendicular. Sekarang kita nak tambah satu lagi perpendicular kat bawah ni. Antara sisi ni dengan ni. So macam kita nak tambah, kita klik satu dekat sini, tekan control, klik kat sini. Dia akan keluar menu macam ni lah. Kita boleh klik perpendicular. Atau klik kat sini, dia akan klik appear kat sini. Kita boleh klik make perpendicular. Macam tu. Sama juga. Nampak dia akan ada lah ni. Ni perpendicular, yang ni vertical dan ini coincident. Coincide. Boleh macam tu dengan origin. So settle macam ni. Kita boleh ni lah rebuild ataupun exit sketch lah. Sketch ni. Sebab semua dah ada. Fully defined. And then kita kena extrude berapa tadi? Berapa mm extrude? Extrude sebanyak 12 mm. Sebanyak 12 mm. Extrude sebanyak 12 mm. Tentu. Okay, and then okay. Nampak sini boss extrude. Dia ada. Control 7 pergi pada isometric view. Kalau pandangan depan 5, 6, 7, 8. 8 lah senang tengok sudut 75 macam ni lah. Features dia kat sini Features sebanyak 12 mm nampak tu. Warna apa? Warna hijau. Kita tukarlah warna hijau. Kat sini display manager, open apparent library, color. Hijau kita ambil sini lah. Okey. Nampak? So ada soalan? Ada soalan ke tidak? Ada setengah jam lagi ni. Saya pukul 10 ada ni jadi panel interview untuk pelajar LI ni. Dua orang nak present dia orang punya apa nama ni? Nampak tu ada ramai yang nak tanya nampak tu. Ini orang ni nampak ni. Pukul berapa? Pukul 10 dalam ikut jadual. Alright. So ada soalan tak ni? Soalan kita terus proceed kepada apa nama exercise terusnya. Ni kena buat nanti install dulu dan cuba buat. Jangan tak cuba. Tak cuba kau nanti tak mahir nanti. Tak kira lah apa-apa pun version pun boleh. Apa nama ni Azlin, kau install 2019 boleh, 2017 pun boleh, 2015 pun boleh, 2018 pun boleh, 2021 pun boleh. Tak ada masalah. Kau pergi dekat Get Into PC tu, kat situ crack software berlambat-lambat. Okey. Jadi untuk tujuan latihan pembelajaran untuk guna sendiri tak ada masalah. Bukan kau gunakan software ni untuk apa nama?
untuk buat bisnes ke sebagainya kan. Tak ada masalah. Yang ini kita nak belajar okey je. Sebenarnya education tak kisah. Okay. Alright. Apa ni? Okey Fahmi, tak masalah, tak kisahlah. Tak apa, janji kau cuba Fahmi. Malam line saya tak kisah sangat. Tapi janji kamu cuba lepas tu. Lepas masuk kelas ni kau try install, cuba. Jangan tak cuba benda ni memang kena praktis. Tak kira apa-apa software pun kena praktis. Okay, and then kita tengok latihan apa lagi. Ada soalan tak? Jangan tak tanya oi. Ya. 2015. Oh, sebab kamu dah uninstall sebab kamu dah install yang version 2021, lepas tu nak uninstall balik Okay, alright. Okay, cara uninstall ni, kejap saya tunjukkan. Okay, kalau saya close kejap Ni saya dah save belum? Save, jangan lupa file save as. Okay, save as. Blok 4. Okay. Bila korang uninstall, add and remove program. Katakanlah add and remove nak uninstall sini. Sekejap. Add remove program. Sekejap saya test Install. Kalau uninstall, related info will be uninstalled. Ataupun sekejap. Saya ada refer satu tu ni. Sebentar uninstall SolidWorks completely. Okay, advanced option kat sini Sekejap saya tunjuknya dia dekat advanced option tu lah kat sini. Saya tengok. Hi, my name is Jared and I'm a technical support engineer. Dia dekat, okay, saya nak tunjuk dia dekat dia punya software tu dulu. Jadi dua Okay, dia masuk dekat SolidWorks. Pergi control panel, pergi ni add remove program sebenarnya. Okay, pergi dekat SolidWorks. Nampak tak Nampak Dia kecil sikit tapi sekejap. Okay. For this video, we will go through uninstalling SolidWorks 2016 SP5. Uninstall, klik uninstall je, klik OK. Nanti menu dia akan keluar menu akan keluar. Alright, kat sini advanced option pilih. Change. Kita kena pakai advanced option. Checkbox so they can be selected or deselected for the uninstall. Now we've got the advanced options. Advanced option. Okay, klik semua sekali ni. Advanced options page. We now have the options to remove semua sekali. Data files and folders, downloaded files. Maksudnya dia akan cleankan semua sekali, back to summary, kan? And proceed install. May or
or may not be available, just depending on whether or not that product is in fact making edits to these. Okay. Ya, klik semua and then back to summary and then proceed kepada uninstall. Back to summary. Now notice we have an uninstall method of a custom uninstall. Nampak tu dia cakap dia custom uninstall, registry entries, data file and folder and download file and folder. Tapi ni proceed terus remove item, tetapi ada lagi yang kita kena remove. Proceed je. Proceed. Ni yang dekat yang dia akan remove lah. Ini tambahan setengahnya bila kita dah uninstall, file ni masih lekat lagi. Ada. So file ni pun kita kena remove dekat C dekat C SolidWorks, C program file, dekat C user apa semua ni kita kena delete. And in the registry. I hope this video has been helpful outlining the advanced uninstall options and performing a clean uninstall of SolidWorks products. Thank you for watching and please feel free to subscribe to our YouTube. Dia sampai sini kan. Lepas habis proses uninstall tu, dia akan habis lah, kena restart. Tapi sebelum restart tu boleh juga kamu pergi dekat sini. Sebentar saya pun kena tengok note story saya pun. Type search ni regedit register editor. Regedit. Type ni REG akan keluar register editor ni. Yes. Semula pergi dekat sini search ni, type regedit. REG. Nampak tu. Dia ada tulis. Kalau type reg je dia tekan tulis registry editor ataupun regedit. Nampak tu. Adakah dia close sini registry editor. Klik kat sini registry editor. Yes. Dekat sini ada beberapa file yang kamu kena delete yang berkaitan dengan SolidWorks. Pertama, kamu kena pergi dekat sebentar, dekat current user. Ni current user sini current user. Current user dekat bawah software. Dekat bawah software cari SolidWorks. SolidWorks. So satu folder ni kena delete. Ni nampak ni. Yang pertama siapa yang tanya tadi tu, tulis dekat regedit, dekat current user, folder software, cari SolidWorks. Satu folder ni kena delete. Klik kanan, delete. Tu yang pertama. Yang kedua, pergi dekat local machine. Local machine di sini. Folder yang kedua ni, local machine ni. Local machine, bawah software juga. Cari SolidWorks. Sini. Klik kanan, delete satu folder ni. Dan yang terakhir dekat bukan dekat mana ni? Sat. Lupa. Satu lagi dekat Wow 64 ni, sorry Satu lagi masih dekat software. Dekat Wow 64 ni. Wow 642 Note ni. Masuk dalam ni. Ada folder SolidWorks. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Ini selepas kamu uninstall yang dekat pakai software dekat control panel tadi lah. 3 file ni delete, barulah kamu kena restart komputer, baru boleh install balik SolidWorks yang version lain. Selagi 3 file ni tak delete dekat register editor ni kan, kau tak akan boleh, SolidWorks tak akan allow new installation, sebab dia detect dekat registry editor ni ada lagi SolidWorks punya file. Kalau 3 file tu delete, kemudian restart, baru boleh install baru.
Install yang new installation lah. Kan? Macam tu. Okay, dapat yang tanya tadi? Okay, baik. Try yang tu Okay, yang itu je. Okay, right. Okay, seterusnya kita buat 1-2 latihan lagi sebelum kita bersurai. Pukul 10 saya ada nak evaluate pelajar untuk LI tu dia orang nak present untuk LI punya latihan industri. Kita ambil contoh exercise yang ke-7. Exercise ke-7 plate. Contoh ni plate lah. Plate. Yang ni plate ni kita ada buat, banyak juga ni. Lubang lubang macam ni. Okey, ada 2 muka surat di sini. Zoom sikit. Alright, kalau macam ni, kalau kita nak lukis plate ni, dari mana yang senang? Plane apa? Top view, front view ataupun side view? Mana yang senang? Top, pandai, betul. Kita buat top view. Sebab apa? Kita lukis tapak dia ni, kemudian kita extrude ke atas. Kita extrudekan berapa 10 mm ke atas. Nampak kita buat ni dulu. Alright, kita masuk software SolidWorks. Saya dah close tadi. Masuk balik. New part. Pada top ni, top plane ni, sketch, top plane, kita pergi sketch. Sini. And then kita buat start both part segi. Tukar je part segi. Kita boleh ambil kat sini. Kalau kita nak buat line, kita ambil part segi ni. Corner to corner ni, senang. Jadi corner to corner, center to corner, center to ni, ataupun 3 point center, ada parallel macam ni. Suka hati kau nak pilih apa. Saya pilih yang corner to corner, senang. Alhamdulillah. Start daripada origin dengan tengah, tarik. Okay. Jangan hiraukan dimension dia. Dimension kita tambah kemudian. So kita tambah ni sekarang dimension ni. Ini berapa panjang dia? Tengok nota tadi. 200. Yang ini 100. 200 dengan 100. Sini 200. Ini 100. 200, 100. Okey. Nampak? Okay, rebuild. Fully defined. Fully defined. Tak kisah And then kita extrudekan sebanyak berapa mm? 10 mm ke atas. Kita extrude features, extrude sebanyak 10 mm. Ni 10 mm ke atas. Okey, nampak? Dah siap satu plate. And then apa yang kita perlukan? Dah siap plate ni. Kita dekat hujung tu kita akan ada buat satu lagi sketching dekat atas ni. Block atas ni. Saiz dia 50 kali 4, 40 di hujung satu sudut dekat origin ni. 50 kali 40. Okey, kita buat satu sini di sudut sini. 50 kali 40. Kita draw kat atas ni, tak ada masalah. Klik kat sini, kita tulis sini sketch. Jangan pilih edit sketch, kita pilih sketch kat sini. Nampak ni? Maksudnya kita pilih permukaan atas ni yang warna biru keadilan ni, biru muda ni untuk kita sketch. Dia akan pergi kat situ. Kita kena lukis kat sudut ni lah. Sudut ni. Berapa tadi panjang dia? Besar dia? 50 kali 40. 50 kali 40. Kita buatlah sini. Nak guna ni pun boleh. Nak guna apa nama ni, line satu-satu ni pun boleh. Nak guna pun corner rectangle ni pun boleh. 50 kali 40. Tak apa. Dimension kendian. Kita masuk sini. 50. Betul ke? 50 yang ni. 40 sini. Ni 40. Okey, ni 40. Atas ni 50. Yang okey. Dah okey ni, kita kena extrudekan dia. Kita extrudekan, kita lukis ni dekat permukaan. Kita kena extrudekan dia dekat, naikkan ke atas, extrude sebanyak 25 mm ke atas. So kita kena extrude, pergi kat features, extrudekan dia ke atas sebanyak 25
mm. 5 mm, bab. Dan okey. Kita pilih tadi, kita extrude ni, boss extrude ni, edit features. Kita pilih merge result. Bila kita klik merge result, maksudnya plate ni dengan part komponen yang kita lukis atas permukaan tadi ni, dia akan combine, dia akan merge. Merge ni combine, maksud dia gabung, melekat terus. Kalau kita untick ni, dia tak merge, maksud dia ada dua entity yang berasingan lah. Kalau kita merge, dia akan jadi satu komponen sebenarnya, plate dengan yang ni. Kita klik merge. Okey. Nampak dia akan jadi macam tu lah. And then apa lagi? Kita klik whole wizard. Whole wizard dekat features and klik face down. Ni dekat mana ni? Face down, face shown dekat alright, dekat hujung. Kita buat satu lubang dekat hujung sudut atas. 35 kali 70. Kita pergi dekat tengah-tengah dia lah. Dia punya whole wizard tu. Size dia punya drill dia adalah 25 mm through all. Through all. Save and close the part. So hujung satu sudut tu kita kena ada buat tu lubang macam ni. Dekat lokasi 35 kali dengan 30 dekat center sini size 25. Kita pergi whole wizard untuk features berlubang features berlubang kat sini, sudut sini sudut sini kita pilih sudut sini. Okey, nak senang kita buat inilah. Kita buat satu sketching di hujung ni. Kita pakai center line ataupun sketching line Tadi berapa? Dia punya anggaran dia sini sampai sini ialah 35. Sini sampai sini adalah 30. Sini kita nak buat sini 35 35. Lagi kat mana? 35 atas tu. Okey, satu lagi. 35 sini sampai sini. Okey, sampai dimension. 35. 5. Okey, right. Right, so di sini kita nak buat satu, kita pergi kat features and then make sure whole wizard, kita kena cari whole wizard sorry, kita kena exit sketch dulu, whole wizard sini, ni whole wizard, kita klik whole wizard di sini. Kita pilih drill. Drill lah sini. Hole. Jadi banyak sini boleh pilih drill, boleh pilih apa ni. Counter bar, counter sink. Kita pilih yang ini. Drill size drill. Yang ini kita pilih unsymmetric. Drill size dia bagi tak berapa. 25 mm. 25 mm. Drill size 25 mm. 25. Diameter ke radius? 25. Okey, ada 25. 25 mm. Okey. Solve through all. Kemudian apa lagi? Through all, betul. Through all. Okey. So position kita pilih position lah. Okay, since yang ini kita tak boleh ni lagi, so kita kena unjurkan sikit Sekejap, ni saya close dulu. Kita kena unjurkan sedikit dekat sketching ni. Tambah sikit lah. Tak apa, yang sketching ni kita tak perlu risau sangat sebab kita pakai garis titik-titik. Kalau garis titik-titik ni sekadar untuk lakaran saja. Kita boleh
dia tak ada kita boleh hiddenkan dia, tak ada masalah pun. Dia tak ada part of, kita sangat nak membangunkan satu features, kita nak buat guideline saja, tak ada masalah pun. Dia masih sama, dia dari perpendicular ni, sama dia yang ini kita boleh letaklah ini adalah sudut apa nama tu? Ini dengan ini, relation dia boleh jadi perpendicular. Perpendicular kita letak sini, perpendicular senang. Okay. Right, so dah ada macam ni. Dekat features tadi, kita boleh letak whole wizard tadi. Whole wizard. Size 25 tadi kan. Kita dah pilih semua, okay. Kita pilih position. Position. Right. Whole position. Ini. Treat size, okay. Metric through all. Okay. Alright. Okay. Sorry, tertekan. So di sini kat sini kat sini. Okay. Okay, nampak? Kita placekan tadi kat situ. So dah ada lah, nampak ni. Kita dah tebuk lubang. Nampak tu? Size 25, nampak tu 25 dan juga ni lah. Kita letak tadi based on kita punya sketching yang titik-titik ni. Nampak ni? Sketching tadi ni, sketch 4. Sorry, sketch 4 pula. Yang ni tadi ni. Sketch ni tadi ni kita boleh hidden sebenarnya ni. Nampak ni? Kita boleh hiddenkan ni. Tak masalah. So just guideline saja. Okay, maka siaplah. Satu, lakaran ni kita gunakan extrude pada sketch, pada apa nama part file ni, dan juga kita gunakan whole wizard. Okay, lepas tu okay, warna perang warna perang. So kita kena tukar warna perang. Okay, siap. Satu. Okay, jangan lupa file, save. Ini blok berapa tadi? Blok 5. Okay. Siap. Okay, seterusnya cut. Ini. Alright. Yang ni, okay, dah dekat buku 10 Saya copy paste, kamu kena cuba cuba di rumah. Yang ni. Okay, exercise ni Control C, print screen. Dia ada sambungan ni dia ada sambungan sekejap Nampak ni. Sambungan ke muka surat 2. Oh, 3 muka surat. Okey, tak apa, cuba benda ni. Menarik benda ni. Okey. Tak nampak pula dimension dia. Kecil sikit Macam ni kecil kan? Kecil sikit. Okey. Print screen. Korang kena biasakan dengan drawing ni. Kalau tidak nanti kan job sheet keempat tak boleh buat Job sheet 4 tu boleh tahan juga tu. Ini sambungan dia. Lagi satu. Ada lagi page seterusnya. Ni. Last sekali. Okay. Ni cuba buat di rumah. Okay. Boleh
Yang ni kita save dah save, kita close. Right. Kita close lah InsyaAllah saya stop dulu. Okay, ready lah kalau saya nak buat kelas tambahan ke, kalau kamu nak buat kelas tambahan ke, just invite je. Tapi waktu kerja susah sikit lah meeting sokmo je lah rasa. Kalau hujung minggu pun tengok juga keadaan, tengok kalau saya free boleh. Alright, so saya rasa kita berhenti setakat ni dulu. Kita berhenti setakat ni dulu. Macam mana saya nak stop presenting? Okay. So untuk ni ada yang tanya. Okay. Okay. Alright, sebelum kita habis tamatkan kelas, on kamera dulu. Saya ambil bukti attendance hari ni. On kamera dulu. Kamera on semua. Hello. Saya cakap seorang ke ni? Ke dah terputus? Assalamualaikum. Ingatkan saya cakap seorang. Ada yang seorang. Hanan. Yang lain. Cepat. Hello. Mungkin. Lagi. Akilah, lagi. Hasan Al-Basri. Lagi. Baru 3 orang on kamera, baru 4 orang. 5 orang baru. Amal. Cepat. Saya nak snap. Lekai. Rambut. Mifzal. Macam apa nama ni, pemain JDT tu. Apa nama tu? Pemain bola tu. Siapa tu yang rambut? Alah, yang tinggi-tinggi tu. Siapa nama? Aduh, siapa? Kobin. Kobin Ong. Mifzal. Cuma Kobin tu kita toncet ke atas lah. Kamu kena ikat ke atas tu. Kobin Ong. Okay, Syazrin on. Okay, lagi. Tak ada. Lain semua ni tidur lagi ke ni? Ya Allah Akbar. Hey, berapa orang je nak on kamera ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. 6 orang je. Hey. Ayu Nadia. Okay, ada. Okay, saya tak boleh tunggu. Saya screenshot dulu. Print screen. Sebentar. Sekejap. Hari ni, apa nama ni? Radio 2A, berapa bulan? 4 hari bulan 10, 2021. Alright. Okay, thank you semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tak minggu depan, yang kau nak buat kelas tambahan boleh panggil.